Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini agenda awal ni. Kod etika wartawan Malaysia versi baharu yang dilancarkan tidak akan mengekang kebebasan media negara ini. Dan apa yang dinyatakan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil menegaskan kod etika itu sebenarnya yang telah wujud sejak 1989 dilancarkan semula selepas pihaknya membuat penambahbaikan tertentu. Kod etika wartawan Malaysia versi baharu ini diteliti semula Jabatan Penerangan Malaysia ataupun JAPAN bagi menggantikan kod etika yang telah diguna pakai sejak 35 tahun yang lalu. Dan laporan Indeks Kebebasan Media bagi 2023 oleh Reporters Without Borders atau RSF menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-73 daripada 180 buah negara. Jadi persoalan-persoalan besar, adakah kod etika ini mampu membantu kebebasan media? Bagaimana peranan wartawan dan juga agensi-agensi media di negara ini? Bagi menjawab persoalan besar ini, bersama dengan dua tetamu saya dalam agenda awal ini, Datuk Seri Azman Ujang, bekas pengerusi bernama yang juga wartawan senior reporter dan juga yang sentiasa menulis, dan juga kita ada bersama Encik Razi Razak, jurucakap Gerakan Media Merdeka Geram yang sentiasa melontarkan isu-isu semasa berkaitan dengan media dan juga wartawan. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, pertama sekali kita dah melihat kepada 8 intipati dan juga kod etika kewartawanan Malaysia yang telah pun dilancarkan oleh menteri. Bagaimanapun secara asas dan juga secara permulaannya untuk kita melihat latar dan juga landscape media di Malaysia hari ini. Saya mulakan mungkin dengan Datuk Seri Azman Ujang. Bagaimana Datuk melihat kepada apa sebenarnya dan dalam keadaan apa landscape media dan juga kebebasan yang ada hari ini, Datuk? Ya Ihsan, saya tak nampak kenapa terdesak satu desakan untuk melancarkan atau mengadakan satu lagi kod etika kewatanan. Walaupun yang Berhormat Menteri kata ini pembaharuan dan sebagainya, tapi setelah saya baca 8 kod etika 8 etika utama ni, Mhm. nampak apa yang baru pun, dan mungkin yalah, niat memang baik, kita lalukan mungkin untuk refresh memory ataupun ingatan para pengamal media dan sebagainya lah. Tapi 8 kod ni memang sentiasa ada sejak seperti yang Menteri cakap, kod etika ni digunakan sebagai sumber rujukan bagi sejak tahun 89, rujukan utama telah diterbitkan oleh Malaysian Press Institute kan. Hmm. Dan 35 tahun. Jadi yalah, seperti saya kata tadi, kita alu-alukan jugalah sebab mungkin untuk mengingatkan semula pada pengamal media tentang etika yang perlu mereka turutilah kan, amalkan dalam menjalankan tugas masing-masing. Tapi timingnya saya tak nampak ada begitu terdesak lah. Tapi ialah ini keputusan kementerian dan Pak Menteri, niatnya baik, jadi kita alu-alukan dah. Hmm. Datuk Seri, sebelum itu, bagaimana Datuk Seri melihat kepada perubahan landscape dan juga corak pelaporan media hari ini berbanding kalau kita nak melihat kepada 20 ke 30 tahun yang lalu? Apa perubahan besar Ya, yang mungkin kita rasakan hari ini? perubahan yang terbesar ialah dari segi teknologi maklumat, IT ya. Mhm. Uh, Macam zaman saya muda dulu mula bertugas menggunakan typewriter dan sebagainya, tak ada komputer. So, sekarang ni dah orang kata overwhelm lah IT ni. Jadi kalau dulu kita sebagai wartawan kita boleh megah, wah saya wartawan. Sekarang ni semua dah jadi wartawan dah dengan kebebasan media, media sosial dan sebagainya kan. Mhm. Semua orang yang tidak terlatih menulis pun menulis, dan jadi berselaru sikit, dan inilah satu ledakan teknologi yang kita harus harungi dan kita harus berdepan dengannya lah. Tapi yang penting bagi saya sebagai wartawan media veteran ialah mutu kerja masing-masing harus dipertingkatkan, dikekalkan. Kalau nak bandingkan secara Ihsan tanya tadi, 2-3-5 tahun dulu, saya mau percaya mutu yang dulu lebih baik pada sekarang.
walaupun teknologinya meningkat sekarang, tapi mutu kerjanya. Uh, Misalnya saya banyak baca dalam akhbar sekarang, sudut beritanya, news angle-nya atau nilai beritanya kurang berbanding nilai berita dulu. Itu pandangan saya lah. Ya, ini penting untuk kita bincangkan juga seketika nanti Datuk Seri berkaitan dengan nilai, mutu dan juga cara dan juga etika wartawan itu menulis. Bagi Razi sendiri, bila kita sebut ia tidak mengekang berkaitan dengan kebebasan media dan sebagainya, kebebasan untuk melapor, kebebasan untuk bersuara, tetapi apa sebenarnya maksud kebebasan dalam media ini? Kita mungkin boleh cakap ia tidak mengekang dan sebagainya. Tetapi kebebasan bagaimana yang kita perlukan dan juga kita harapkan? Dalam tahun 2014 bila kita ada banyak kekangan terhadap media, kena sita lah, kena batal lesen lah. Jadi bagi kami kebebasan media adalah kebebasan untuk melakukan kerja kewartawanan. Tapi perkara itu bukannya lah macam kebebasan tanpa limit. Dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab itu harus dipegang oleh pihak media sendiri. Dipegang oleh orang pengamal media sendiri, dibuat oleh pengamal media sendiri dan dijaga oleh pengamal media sendiri supaya dia dapat membantu negara, basically mengukuhkan kebebasan, mengukuhkan demokrasi negara lah. Sebab dia tak boleh kata okey kita nak bebas, kita nak laporkan segalanya, kita tak ada etika langsung. Sebab tu ada kod etika, tapi harus diselia dan dipastikan oleh pengamal media sendiri. Orang yang betul-betul tahu apa itu kewartawanan, apa itu etika media, dan bukannya oleh orang yang boleh digunakan oleh pihak-pihak yang macam kami nak stop. Okey, dia tak boleh tanpa sebarang keseliaan dan pegangan oleh pengamal media. Begitu itu. Ya, geram sebelum ini kalau kita melihat kepada laporan-laporan lantang juga bersuara dan juga mempertahankan antara media-media yang mungkin disekat dan sebagainya. Apa bukan motif tetapi bagaimana geram melihat kepada keberkesanan ataupun kelangsungan yang dibawa ini untuk memastikan bahawa apa tindakan yang dilakukan oleh media-media ini adalah betul dan mungkin ia tidak sewajarnya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu khususnya. Sebab itu kami tak menghalang kepada kod media ke apa-apa undang-undang ke, tapi masalahnya adalah adakah undang-undang itu dilakukan atas basically dibuat dan dijaga atas semangat kebebasan media atau mempertahankan integriti kewartawanan itu sendiri, atau ia dilakukan dan boleh dimanipulasikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengekang dan menghalang sebarang pemberitaan. Macam kita tengok, dia ada berita yang memang tipu tu senang. Kita ada pelbagai akta, kita ada kanun keselaan, kita ada MCMC yang okey, kalau benda ni fitnah salah atau dia ni kena fitnah, dia boleh ambil tindakan mahkamah. So kita ada undang-undang untuk perkara itu, tapi untuk mengekang benda tu daripada start tanpa sebarang basically tanpa feedback atau tanpa persetujuan fraternity media itu sendiri, begitu itu adalah perkara yang bermasalah lah. Ya. Jadi kalau nak kata okey, kita tahu dia buat berita tu fitnah, boleh dibuktikan, pelbagai undang-undang boleh diambil untuk buat tindakan. Saya percaya benda tu tak ada masalah. Tapi kalau dilakukan secara adil-handed, secara kalau kata kita nak batalkan atau kita nak gantung sesebuah media itu, dia ada benda yang betul-betul ikut peraturan dan undang-undang lah. Tapi adakah peraturan undang-undang tu boleh dimanipulasikan atau benda tu di atas semangat semangat kewartawanan itu sendiri, kita benda tu banyaklah jadi persoalan di negara ini. Ya, Datuk Seri Azman Ujang pernah berkhidmat dalam agensi kerajaan. Bila kita bercakap berkaitan dengan kebebasan, dari sudut pandang Datuk Seri sebagai veteran wartawan dan juga sebagai pengerusi bernama, apa yang dimaksudkan dengan bebas untuk berkarya ataupun bebas untuk pelaporan ataupun pembentukan sesuatu berita itu dilakukan, Datuk? Dalam mengubal kod etika yang dilancarkan hari ini, saya percaya saya telah berbincang dengan beberapa tokoh wartawan negara seperti Tan Sri John Jaafar dan rakan-rakan lain tadi. Kenapa pihak pengamal media termasuk profesional dalam profesion ini tidak dibawa bersama untuk berbincang sebelum kod etika ni digubal lah kan. Cuma dalam statement hari ini yang dalam majlis peluncurannya,
penyediaan kod etika kewartawanan Malaysia ni turut melibatkan Fakulti Komunikasi Universiti Sains Malaysia dan Pusat Kajian Media Komunikasi Universiti Kebangsaan Malaysia. Bukan kita nak merendahkan fakulti-fakulti dan sebagainya, tapi fakulti ini sepertinya lebih daripada segi teori dan sebagainya. Pengamal media tidak dilibatkan secara teruslah ataupun direct dalam pembalan kod etika yang dilancarkan hari ini. Patutnya mereka diberi perhatian ataupun keutamaan pandangan saya. Dan dari sudut kebebasan, memanglah seperti Saudara Ehsan kata tadi, kita telah dipakai tangga yang ke-73 oleh Reporters Without Borders. Sekiranya saya ingat Reporters Without Borders pun monitor ataupun memantau pelancaran ini, mungkin kita akan turun lagi kita punya rating lah. Ya, itu pandangan Datuk Seri melihat kepada mungkin masa dan juga apa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan, mungkin ketidakterlibatan wartawan-wartawan senior seperti yang Datuk nyatakan tadi, ya, dalam penggubalan untuk kod etika wartawan Malaysia. Adakah Razi berfikiran begitu, walaupun ada penambahan di etika yang ke-8, terutamanya untuk mengadaptasi teknologi-teknologi baharu? Ya, bagi saya, macam saya cakap tadi, okey, kod etika bukan sebarang masalah. Tapi masalahnya adalah bila ia dipegang dan diselia dan dipraktikan oleh satu agensi kerajaan. Ya, betul. Ya. So, jadi macam kata dulu MPI buat, 89 MPI buat. Yang endorse tu MPI yang tu, okey, kita boleh terima sebab itu MPI. So, bila Japan yang keluarkan dan Japan kata okey, kami nak ni, dan Japan ada hak untuk memberi kad media pada, dan dia secara jelas mengatakan akan guna perkara ni untuk berikat media. So dia tak ada sebarang, basically dia tak ada ketelusan untuk beri kenapa kami buat macam ni dan apa yang akan berlaku lepas ni. Semua atas budi bicara. Orang ni boleh beri cadangan tapi atas budi bicara kerajaan. Jadi macam mana ini boleh dianggap sebagai satu ketelusan dan satu, bagi saya, satu semangat lah yang kita nak buat. Terutamanya pada masa ini, kerajaan yang sama juga telah cuba dia nak bentangkan akta Majlis Media Malaysia. Majlis Media Malaysia yang beberapa dekat tidak ditubuhkan lagi. Ya, dan apa salahnya kalau kita boleh tunggu sekejap dan biar Majlis Media Malaysia sendiri yang menyelia atau membantu dan ada tanggungjawab bersama. Mungkin dia bukan seorang, mungkin JPP seorang, dia bertanggungjawab bersama. Jadi itu lebih mudah untuk kita jual, lebih mudah untuk kita basically selia perkara itu. Bukan tanggungjawab di satu agensi saja. Jadi benda ini pun itulah sebab tu saya kata-kata Datuk Seri ni, kenapa perlu rush, kenapa perlu cepat. Ya. Ya, saya nak menarik perhatian kalau melihat kepada kod etika yang terdahulu, yang terkini seperti yang dinyatakan oleh kedua-dua tetamu kita, mungkin tidak banyak perbezaan, tetapi ada penambahbaikan yang dibuat. Melihat kepada kod etika kewartawanan yang ketiga contohnya, wartawan digalakkan berusaha secara konsisten untuk adil dalam menyampaikan informasi. Sekiranya adil dan juga saksama berasaskan kepada laporan yang diberikan dan sebagainya, mungkin apa yang Datuk Seri Azman Ujang nyatakan tadi, tekanan kepada editor dan juga media itu tidak berlaku. Apakah benar situasi ini, Datuk Seri? Kalau adil mungkin tak ada tekanan tu. Ya, kalau kita tanya pihak media, editor memang, tapi sejak setahun dua ni memang berkurangan. Tapi bergantung kepada keadaan dan berita yang dilaporkan lah. Yeah. Jadi kalau sepatutnya lebih kebebasan diberi kepada media untuk melaporkan. Media tambah media yang berlesen ni, bukan media macam media sosial dan sebagainya kan. Mereka faham sangat tanggungjawab dan tugas masing-masing dan meliputi undang-undang yang berjalan di dalam negara inilah, mengikuti undang-undang, selaras dengan undang dalam negara ini, mereka faham tu. Tapi mereka juga pada masa yang sama mahukan sangat lebih kebebasan lah untuk melaporkan apa juga mereka nak lakukan, tapi memang bertanggungjawab, tidaklah
orang kata total freedom, tak ada total freedom kan, kebebasan yang tanpa batas. Ya. Razi, untuk konotasi adil itu bagi Razi bagaimana untuk pelaporan? Isu paling besar kalau kita buat laporan-laporan, terutamanya kalau kita bercakap khas ataupun jelas berkaitan dengan politik. Isu adil itu apa dan bagaimana bagi Razi? Okay. Sebagai wartawan kita ada satu benda yang paling penting yang kita ada, iaitu right to reply. So if anything kita keluarkan, kita kena pastikan orang tu ada right to reply dan kita pastikan kita dapat timbal balas, tak boleh terima bulat-bulat je. Sebab biasanya ada yang kata sumber kata benda ni jadi, tapi dia tak bagi bukti, dia tak bagi apa. So kita tak boleh nak quote dia dan kita tak boleh nak babi buta lah keluarkan berita itu. So kita memang dilatih, ditugaskan, sebab editor sendiri pun akan marah asal kau tulis jadi benda ni tak ada bukti, tak ada apa. So kita ada tanggungjawab. Beza kita dan media sosial yang paling penting adalah the professionalism. Dan professionalism kita memang dah diajar untuk pastikan ada right to reply, pastikan benda tu boleh quotable. Kalau gunakan source pun kita ada cara-cara nak guna source tu, kita boleh kena ambil satu source je, kita kena ada basically pastikan perkara itu tepat dan sumber itu sahih. Sumber sahih. Macam ada kata dulu orang lama yang ajar saya, kalau jurnalis ni kalau kata your mom said I love you, you must check. Itulah pentingnya bukti dan dalam pengeluaran berita ni. So bagi saya benda tu memang dah ada, benda tu memang dah di-grade. Tapi apa yang menghalang kalau kita keluarkan berita yang ada bukti, dah ada sumber, tapi tidak disukai oleh pihak tertentu, dia suruh stop, dia suruh buang. So bagi saya kita dah berlaku adil, tapi bila benda tu berlaku, adakah benda tu masih adil? Kita dapat tajuk macam ni, tajuk tak salah. Lepas tu ada yang tak setuju, kalau dia akan terus call editor marah ke atau suruh tarik berita ke, perkara itu juga berlaku. Dan masih berlaku hingga ke hari ini. Ya. Dan ini mungkin antara dilema dan juga situasi yang didepani media dan juga wartawan. Kadang-kadang nak berani ataupun tidak untuk tulis seperti ini, walaupun dia telah mendasari segala etika dan juga kod wartawan yang diperlukan dan sebagainya. Tetapi seperti yang Razi kata, kalau tak bersetuju, mungkin story itu boleh ditarik balik ataupun sebagainya, dan segala tindakan-tindakan. Itu situasi dan juga fenomena yang mungkin apa yang disebut oleh Razi. Tetapi dalam situasi hari ini, bila kita bercakap berkaitan dengan pemboleh ubah besar dalam kita menyampaikan laporan dan juga berita, contohnya walaupun ada berita-berita dan juga laporan-laporan media yang sudah berlesen dan sebagainya, tetapi untuk masyarakat dan juga netizen melihat segala apa yang keluar di media sosial itu adalah berita dan ia dibawakan oleh wartawan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita mengekang situasi seperti ini dengan lambakan informasi yang kadang-kadang kita tak tahu pun kesahihannya? Razi. Okey. Bagi kami benda ni memang dihadapi sejak letusan media sosial. Kita bermula dengan YouTube, Facebook, kemudian Twitter dan sekarang ni TikTok. So memang ada masalah, dan benda ni kita patut basically dulu 2018 kita ada buat kempen membaca media. Kita ajak kita bekerjasama dengan orang tu, kita buat bengkel dan cakap jadi cara kita nak tahu media ni betul ke tak. And then masa pandemik kita dah start ada media yang buat fact check. Nak buktikan berita ni, kenapa berita ni keluar media, sebab ini kami ada berapa benda, kami dah fact check semua. Beza dengan orang yang hanya datang dan keluarkan benda tu tanpa sebarang fact check, tanpa sebarang bukti basically dalam laporan dia. Dan benda yang menyebabkan media journalism ni berbeza dengan apa kata media sosial, atau kita ada juga jurnalis yang gunakan media sosial yang dia subscribe pada ethical journalism. Tapi dalam hierarki tradisional media tak bergerak perseorangan. Dia akan ada pelapor, wartawan, dia akan ada editor, dia akan ada publisher, semua basically semua satu team. Semua subscribe, kalau semua subscribe pada kod betul dan berani, wartawan tu takkan keseorangan, editor tu takkan keseorangan. Semua akan ni saya buat ni, saya bukti, yang editor akan backup mereka dia punya wartawan, dan semua
basically ada sebarang komplain pun benda tu boleh lakukan. Jadi lebih penting adalah kita basically kita just kena mengajar buat orang-orang yang cara-cara nak melihat media, cara membezakan media tentang apa yang, sebab kita pun ada satu masalah distrust terhadap media, the deficiency of trust dan benda tu pun tak berlaku, bukan salah mereka 100%, tapi lebih pada ni masalah bila media kurang bebas dan dia dilihat dia ni hanya nak lapor satu pihak je, so apa kita nak percaya dia. So benda tu kita kena, basically tu tanggungjawab media sendiri untuk memastikan mereka dipercayai oleh orang awam lah. Bergantung kepada dan juga berbalik kepada tanggungjawab media dan juga wartawan. Datuk Seri dulu pernah mengendalikan ratusan daripada sub-editor, daripada wartawan kepada editor dan secara keseluruhannya. Adakah kelompok dan juga golongan-golongan ini ataupun pengamal-pengamal media ini, Datuk, benar-benar faham berkaitan dengan kod etika seorang wartawan, cara penyampaian, cara penulis berita dan sebagainya, Datuk? Secara keseluruhannya mereka faham, tapi saya nak cakap tentang kod nombor 8 ni, boleh tak Ihsan? Silakan Datuk. Berkaitan dengan keutamaan meningkatkan kemahiran kewatanan ni. Saya apa yang saya nampak beberapa tahun setelah saya bersara daripada aktif kewatanan aktif ni kan, ialah mereka kurang bertanya soalan yang ada kepada sumber-sumber berita mereka, ataupun press conference, bidang media dan sebagainya. Mungkin tak berani, Datuk. Tak berani. Jadi kumpulan wartawan yang berani, bukan saya kata saya berani, tapi reputasi saya memang di kalangan media dulu memang dia panggil saya AU kan. Kalau AU ada wartawan lain kata kita tak payah tanya soalan lah, AU saja tanyalah, kan. So dari segi soalan itulah menyebabkan berita tu bertambah nilai, bukan daripada apa yang sumber berita tu macam press conference dia nak bagi, dia dah dalam statement kan. Jadi macam saya pergi bagi contoh sidang akhbar tahunan Governor Bank Negara kan. Kalau dia akan bercakap tentang interest rate lah, dan itu ni perkara biasa. Saya diberitahu oleh pegawai komunikasi Bank Negara ketika itu, nama dia Daki Niati. Dia kata, kenapa tiap-tiap kali governor nak bagi press conference, dia tanya dulu, esok Azman Ujang hadir tak? Saya nak angkat bakul sendiri. Kalau Daki Niati kata hadir, kita better prepare, dia kata, because soalan-soalan dia susah kita nak jawab. Bukan saya nak buat soalan tu untuk bangkat aku sendiri, tapi supaya berita yang kita bawa daripada tempat itu adalah lebih tinggi nilainya. Memang soalan-soalan yang saya tanya tu kebanyakannya menjadi berita muka depan lah esok harinya. Daripada soalan. Jadi soalan tidak berani bertanya sekarang ni nampak sangat ada golongan wartawan sekarang. Baik, kita mungkin ada beberapa minit saja lagi untuk kita melihat secara keseluruhan. Mungkin saya boleh mulakan dengan Razi. Sebenarnya selepas ini apa yang kita mahu lihat selepas pelancaran kod etika wartawan Malaysia yang baharu dengan 8 elemen dan juga kod yang dinyatakan ataupun yang disenaraikan. Kita dah bercakap berkaitan dengan kebebasan media dan sebagainya. Bagaimana untuk merevolusikan cara pelaporan, cara penyampaian dan juga bagaimana untuk memastikan keberhasilan itu sama-sama menang di antara pelapor dan juga sumber, contohnya untuk memastikan bahawa tidak berlakunya ataupun mewujudkan sebarang konflik seterusnya. Okay, jadi bagi saya, sebab saya start melaporkan daripada jadi cameraman, jadi fotografer, jadi reporter, sekarang editor. 17 tahun. So antara paling konflik memang akan ada. Dan akan ada kadang-kadang kita buat berita berharga RM1 juta. Bila nak buat berita, nak expose, and then diorang beli iklan harga RM1 juta. So tak boleh nasihatkan. Konflik sudah ada. Tapi bagi kami adalah sentiasa akan ada orang-orang media, muda ke tua ke, dan yang akan memastikan, sebab orang cakap dulu bagi orang surat khabar, orang kertas.
orang media ni yang betul-betul kita nak berita ni keluar, kita nak, sebab benda ni tanggungjawab kita. Kita dah tengok Malaysia dah ada banyak sejarah yang menunjukkan kita ada wartawan yang berani, editor yang berani, bekas wartawan dia berani yang memastikan berita sebenar akan keluar dan takkan ada masalah dalam hal-hal macam tu. Jadi masalah kami sebenarnya, masalah paling sebenar setakat ni bukannya kod itu sendiri. Kod itu jelas, dan kalau diambil daripada MPI, benda itu jelas dan benda itu adalah benda diikuti. Persoalannya adalah walaupun to be fair to Menteri Fahmi Fadzil, dia ada kata dalam sidang media tadi benda ni akan diselia oleh majlis media. Ya betul, tapi sekarang majlis media masih tak ada lagi. Jadi Tidak ada lagi, lambat lagi tu. kenapa tak tunggu? Jadi basically Malaysia ada cukup wartawan yang berani, editor yang berani, orang muda, wartawan muda yang baru masuk dan sebab kerja wartawan ni bukan sebab duit lah, sebab passion. Kalau nak duit kita masuk benda lain, niaga PR kan. Tapi bagi saya kita sentiasa akan ada dan ada orang yang berani dan boleh bergerak ke arah lebih baik. Jadi kita just pastikan kita nak government membantu untuk kita dapat tunjukkan kita macam Indonesia ke Filipina yang memang ada reputasi berani sampai kena bunuh apa semua kan. Indonesia yang memang dia datang kata aku wartawan, aku boleh pergi kat site protester, pergi kat site polis. So kita ada orang macam tu. Just perlukan atmosphere yang lebih baik daripada itu. Yang penting credibility dan integrity lah. Ya, dan Datuk Seri sendiri untuk melihat ke depan ini, Datuk dah melalui fasa yang panjang, terutamanya melihat kepada media, bagaimana pelaporan dan sebagainya. Mungkin Datuk kata kualiti itu yang ada sekarang ni kurang berbanding dulu dan sebagainya. Tetapi selepas ini apa yang Datuk mahu lihat dalam sistem media dan juga pelaporan pemberitaan yang lebih baik dan juga efisien? Yang berhormat Menteri Fahmi Fadzil ni nampaknya dinamik, tapi saya juga mahu beliau percepatkanlah penubuhan majlis belia ni kan. Jadi supaya dapat mengawal selia kod etika ni dengan lebih berkesan lagi lah. Daripada media juga, jangan daripada pihak kerajaan. Baik, terima kasih Datuk Seri Azman Ujang, bekas pengerusi bernama. Terima kasih juga kepada Razi Razak, jurucakap Gerakan Media Merdeka ataupun GERAM. Kita bercakap khas hari ini berkaitan dengan Kod Etika Wartawan Malaysia dan bagaimana untuk mengembangkan dan juga memperhiasi sistem pemberitaan dan juga pelaporan yang lebih baik di masa-masa akan datang. Terima kasih kedua-duanya. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Nahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.